Assalamualaikum everybody. We are from Estate Lahtazan, and we are going to be talking about the story of the Prophet of Muhammad. So let's check it out. Mari kita mengenal silsilah Nabi Muhammad. Sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Menurut riwayat, Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal pada tahun pertama sejak peristiwa tentara bergajah atau Amufil atau tahun 571 kalender Romawi. An-Nabi Muhammad yatiman tuwfiya waliduhu indama kana lam yablugha thalatha sanawati min umrihi. Indama al-walidan nabi lam yarghab ahadun fi irda'i
لأنه كان فقيرا. ومع ذلك أرادت الأم اسمها حليمة السعدية بإخلاص أن ترضع محمد على الرغم من صعوبة إخراجها لبسدها. Halimah's sincerity was also rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. Halimah's skinny donkey became full and her milk returned smoothly. During childhood and adolescence, the signs of Muhammad's prophethood were already visible. For example, when the Jibril split the chest, then washed the Prophet's heart, when he was a teenager while going to trade, a Bahira priest also saw the sign of Muhammad's apostolate. Nabi Muhammad lalu menerima wahyu pertama pada saat berusia 40 tahun di Gua Hira. Ketika Nabi sendiri di dalam Gua Hira beribadah kepada Allah beberapa hari, Jibril datang dan memeluk tubuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terkejut dan ketakutan. Jibril berkata, "Iqra." Ku tidak bisa membaca. Jibril berkata, "Iqra." Ku tidak bisa membaca. Jibril berkata, "Iqra." Ku tidak bisa membaca. Turunnya wahyu yang pertama. Turunnya wahyu di Gua Hira. Ketika Nabi sendiri di dalam Gua Hira beribadah kepada Allah beberapa hari, Jibril datang dan memeluk tubuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terkejut dan ketakutan. Jibril berkata, "Iqra." Ku tidak bisa membaca. Jibril berkata, "Iqra." Ku tidak bisa membaca. Jibril berkata, "Iqra." Ku tidak bisa membaca. Turunnya wahyu yang pertama. Turunnya wahyu di Gua Hira. للنبي 4 صفات وهي الصدق والأمانة والتبليغ والفطنة. Jap. Warna ungu dah habis. Nah, biru ada. Hana nak ungu. Abang Omar tahu. Biru campur merah jadi ungu. Yeay. Bijaknya Umar, Fatana. Itu antara sifat-sifat Nabi. Jom. Pertama sekali adalah Siddiq yang bermaksud benar. Dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4 Allah berfirman yang bermaksud, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemahuan nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ayat ini membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW sentiasa bercakap benar, malah perbuatan baginda juga benar. Baginda tidak pernah berbohong dan berkata dengan perkara yang sia-sia. Segala ucapan baginda adalah berdasarkan wahyu, perintah dan petunjuk daripada Allah. Bahkan, musuh baginda sendiri iaitu Abu Jahal turut berasa kagum dengan sifat siddiq yang ditonjolkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hebat juga Muhammad, tidak pernah menipu langsung hidupnya. Sifat yang kedua pula adalah amanah.
Dalam surah Al-A'raf ayat 68, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, Aku menyampaikan kepadamu amanah Tuhanku dan pemberi nasihat yang dipercayai kepadamu. Ayat ini menyatakan bahawa Rasul-Rasul Allah termasuk Nabi Muhammad SAW merupakan utusan daripada Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Rasulullah tidak pernah mengkhianati segala amanah yang dipikul oleh baginda, termasuklah amanah Allah. Baginda juga tidak pernah menggunakan kedudukan baginda sebagai pemimpin atau rasul demi kepentingan diri atau keluarga, tetapi hanya semata-mata untuk kepentingan agama Islam. Baginda juga pernah ditawarkan harta, kerajaan, wanita, bahkan diancam bunuh oleh kaum Quraisy supaya meninggalkan tugas baginda sebagai Rasulullah. Walau bagaimanapun, baginda tidak pernah gentar dan terus menyebarkan dakwah Islam. Semasa baginda belum dilantik menjadi rasul, baginda digelar sebagai Al-Amin oleh penduduk Mekah yang bermaksud dipercayai. Seterusnya adalah tabligh yang bermaksud menyampaikan. Ayat 28 daripada surah Al-Jin, Allah berfirman yang bermaksud supaya dia mengetahui bahawa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Daripada ayat ini, Allah menyatakan bahawa tugas seorang rasul adalah untuk menyampaikan segala wahyu Allah kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW sentiasa menyampaikan apa jua wahyu yang diturunkan ke atas baginda kepada manusia, termasuklah teguran Allah ke atas baginda sendiri. Hal ini kerana adalah mustahil Rasulullah itu bersifat kitman, yang bermaksud menyembunyikan. Baginda juga sentiasa gigih menyampaikan dakwah kepada penduduk Mekah agar beriman kepada Allah. Walaupun baginda pernah diejek, dihina dan dilontar batu oleh kaum kafir Quraisy sehingga baginda berlumuran darah. Namun, baginda yang berhati mulia tetap cekal dan tidak membalas segala perbuatan kejam itu dengan kekerasan. Bahkan, baginda terus berdoa agar umatnya sentiasa bertaubat dan beriman kepada Allah. Akhir sekali, sifat terpuji Rasulullah adalah Fatanah yang bermaksud bijaksana. Dalam surah Al-An'am ayat 83, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan itulah hujah bukti kami yang kami berikan untuk menghadapi kaumnya. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang bijaksana. Perkara ini dapat dilihat dalam cara baginda menyampaikan dakwah dan ayat Al-Quran di mana baginda dapat menjelaskan setiap wahyu Allah kepada umat manusia melalui puluhan hadis. Baginda juga bijak dalam menyusun strategi peperangan di mana hampir setiap peperangan yang diketuai oleh baginda sentiasa memperoleh kemenangan. Selain itu, baginda juga bijak dalam meleraikan persengketaan. Contohnya, semasa Rasulullah berumur 35 tahun, sebuah banjir telah melanda kota Mekah menyebabkan Hajarul Aswad telah jatuh daripada tempat asalnya. Hal ini menyebabkan persengketaan dalam kalangan kabilah Quraisy yang berebut untuk meletakkan semula Hajarul Aswad. Namun, Rasulullah telah berjaya meleraikan persengketaan tersebut dengan cara meletakkan Hajarul Aswad di atas serbannya, lalu meminta ketua-ketua dari setiap kabilah bersama membawa Hajarul Aswad dan baginda meletakkan semula ke tempat asalnya. The Prophet died at the age of 63 years on Monday. In the month of Rabiul Awwal, the Prophet died after being sick for 12 days. Ali karamallahu wajhah, sesungguhnya Nabi Muhammad di akhir hayat beliau, pada detik-detik terakhir nafas beliau, aku melihat beliau menggerakkan bibirnya dengan 2 kali gerakan. Ketika itu aku mendekatkan telingaku. Ketika aku mendekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, ummati, ummati, kata beliau. Ketika itu saudara-saudara, ketika itu Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, engkau turun, beritahu kepada Muhammad bahwasanya aku memberikan kepada dia 2 pilihan. Apakah dia akan memilihku atau dia memilih dunia? Kalau dia memilih dunia, akan aku panjangkan umurnya. Kalau dia memilihku, katakan kepadanya akan datang kematiannya pada hari ini. Datang Jibril membawa pesan tersebut, kemudian disampaikan kepada Nabi. Kata Nabi, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah
bahwasanya aku lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang sebenarnya bagiku bukan dunia. Kehidupan yang sebenarnya bagiku ketika ruhku berpindah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saudara-saudara, datang Israel untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW terbaring di rumah Sayyidatuna Aisyah di atas kasurnya. Ketika itu datang Israel pun izin untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika itu ditemani oleh Jibril. Ya Khalili Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku kalau belum diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi Jibril menemui Allah Subhanahu wa taala. Fa'ahallahu ta'ala ala Jibril, basyirhu ya Jibril, innahu awwalu nasin khariju minal ardi idza bu'isu wa sayyiduhum idza jami'u, fabasyirhu innal jannah muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, dia manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan di hari kiamat dan menjadi manusia yang memimpin seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Dan sampaikan kepadanya jaminan dariku bahwasanya sorga aku haramkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum sorga dimasuki oleh umatnya. Ini jaminan dariku wahai Jibril. Nabi Muhammad pada saat detik-detik terakhir nafasnya tidak memikirkan diri beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau. Yang beliau pikirkan kalian sebagai umat, saudara-saudara. Apakah cukup sampai di situ? Tidak cukup sampai di situ. Dicabut nyawanya Nabi. Ketika dicabut nyawa Nabi Muhammad, Nabi mendesah. Ketika dicabut nyawa, Nabi berlirih. Kata Nabi. Dicabut lagi nyawa Nabi. Nabi berkata, Di samping Nabi Muhammad ada sebuah cawan berisi air. Beliau letakkan tangan kanan beliau usapkan keringat, peluh-peluh keringat-keringat yang keluar di wajah beliau. Beliau berkata, ya Khalili Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa wahai Israel? Saudara-saudara, Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya bengkak, Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya keluar nanah, merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Bagaimana dengan orang-orang yang lalai dari sholatnya, saudara-saudara? Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia, khairul khalqillah, khairul wafa, wa bahrus safa, merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Bagaimana dengan para pendosa? Bagaimana dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Dicabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Kemudian Israel pun berkata, iya ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit dicabut nyawa. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Israel, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Apa kata Israel? Iya ya Rasulullah, rasa sakit seperti inilah yang nanti akan dialami oleh umatmu. Mendengar itu Nabi Muhammad menangis. Itu tangisan terakhir Nabi Muhammad. Itu tangisan air matanya Nabi yang terakhir sebelum beliau wafat. Beliau mengangkat tangan, doa terakhirnya Nabi, harapan terakhirnya Nabi, doa yang menutupi kepergian Nabi Muhammad, doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad. Beliau mengangkat tangan, mengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma khaffif ala ummati fi sakratil maut. Ya Allah, ringankanlah. Ya Allah, permudahkanlah sakratul maut umatku ya Allah. Ya Allah, aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka. Berikan seluruh rasa sakit sakratul maut mereka kepada aku ya Allah. Biar aku menanggung rasa sakit sakratul maut umatku ya Allah. Umatku tidak akan kuat, umatku tidak akan mampu ya Allah. Biar aku menanggung seluruh sakratul maut mereka. Berikan Jadi, teman-teman, kita harus mengenal, mencintai, mengikuti sifat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamsamida.